bagaimana cara kita nak menjawab soalan esei berkaitan dengan cara kita menjawab soalan esei berkaitan dengan soalan pengekstrakan logam. So soalan yang pertama, soalan yang 64 ni dia nyatakan susunan radas untuk mengkaji tindak balas redox antara logam R dengan serbuk kuprum 2 oksida. So kaedah ini adalah kaedah yang ketiga. Kaedah pengekstrakan yang ketiga iaitu kita buat proses penurunan biji dengan logam yang lebih reaktif. So dekat sini bila kita buat didapati memang ada tindak balas. Macam mana kita tahu ada tindak balas? Sebab dia nyatakan dia bagi tahulah dia panaskan and then campuran serbuk logam R dan serbuk kuprum 2 oksida tu bertindak balas kan, walaupun dia tak nyatakan tapi kita anggap ada tindak balas. Sekiranya tiada tindak balas, dia akan nyatakan di dalam soalan. So kita anggap dia ada tindak balas. Jadi bila ada tindak balas, of course lah logam R ni R lebih reaktif daripada kuprum. Betul tak? Itu yang awak kena faham. Logam R mesti lebih reaktif daripada kuprum. Jadi kita tengok balik siri kereaktifan logam. Siapa boleh nyatakan susunan siri kereaktifan logam dekat cikgu? Apa susunan siri kereaktifan logam? Kalium. Kalium. Hello. Natrium. Kalium, natrium lagi. Magnesium. Magnesium. Aluminium. Aluminium. Kuprum. Kuprum. Sebelum kuprum apa? Antara Karbon. karbon. Tapi karbon bukan logam Karbon ni kita cuma letak supaya kita nak tengok logam mana yang boleh diturunkan dengan karbon, yang tidak boleh diturunkan dengan karbon. So selepas karbon adalah zinc. Kemudian Ferrum. lagi stannum. Plumbum. Plumbum. Kuprum. Kuprum. Sampai kuprum dah lah. Banyak-banyak kan tak habis dah bincang. So daripada sini kita tahu R mesti lebih reaktif daripada kuprum. Jadi soalan yang pertama, cadangkan logam R. So apa cadangan logam R? Kebiasaannya kita ambil yang selepas karbon. Yang selepas karbon. Jadi jawapannya boleh jadi zinc, boleh jadi ferrum, boleh jadi stannum, plumbum dan stannum dan plumbum. Tapi kebiasaan yang kita akan ambil adalah zinc dengan ferrum. Yang kebiasaan kita ambil adalah zinc atau ferrum. So pilihlah salah satu. So kamu nak pilih zinc atau ferrum? Yang mana kamu nak ambil? Zinc. Zinc. Boleh. Biasanya kita ambil zinc. Nak ambil ferrum pun boleh. So kat sini kita pilih zinc. Sebab apa cikgu kata zinc? Sebab soalan B dia kata berdasarkan jawapan anda. Sebab tu kita kena pilih satu. So dekat sini awak pilih zinc. So berdasarkan jawapan anda, terangkan mengapa tindak balas dalam rajah 45 merupakan tindak balas redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Soalan ini dia dah merangkumi maksud tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Dia bukan lagi setakat pengekstrakan logam. Tapi aplikasi pengekstrakan logam tu dia kaitkan untuk keseluruhan bab 1. Jadi cara nak menjawab, awak kena nyatakan kenapa ini adalah tindak balas redox. Kita buatlah dahulu persamaan. So persamaan tindak balas disebabkan R tu adalah zinc. So cikgu terus buat. Zinc bertindak balas dengan kuprum oksida. Ni logam R bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. So apa yang terhasil? Zinc dia lebih reaktif kan dari kuprum. Jadi zinc ni dia akan ceraikan oksigen daripada kuprum.
Dah lah dia ceraikan oksigen ni. Dia ambil pula oksigen tu gabung dengan diri dia. So dia akan dapatlah zinc oksida. Nampak? So zinc tu akan menjadi zinc oksida dan kuprum oksida akan jadi kuprum. Okey. Selepas itu what happen? Ini yang kita nak terang. So kita teranglah nombor pengoksidaan zinc dahulu. So nombor pengoksidaan zinc meningkat ke bertambah? Sini berapa zinc? Sini kosong, betul tak? Okey, sini kosong. Sini nombor pengoksidaan zinc dalam zinc oksida berapa? 2. Bukan 2, positif 2. Kena nyatakan positif Okey. So, poin yang pertama, cikgu nak tulis kat mana ni? Okey, cikgu tulis kat sini boleh, dekat tepi ni. Okay, so poin yang pertama ataupun cikgu buat dalam bentuk poin. Okey, kita katakan nombor pengoksidaan zinc bertambah ataupun meningkat dari kosong kepada positif 2. Itu satu markah. Ingat markah dia berapa ni? Markah dia 4. So itu satu markah. Nombor pengoksidaan zinc bertambah dari kosong kepada positif 2. So, bila nombor pengoksidaan bertambah, kita kata zinc dioksidakan ataupun zinc mengalami tindak balas pengoksidaan. Boleh. Dua-dua pun boleh. Sama ada zinc dioksidakan atau zinc mengalami tindak balas pengoksidaan. Itu penerangan untuk zinc. So dekat situ 2 markah. Allah, cikgu tutup kamera Okey. So dekat situ 2 markah. Faham? Okey. Sekarang kita tengok pula dari segi kuprum. Okey, dari segi kuprum, kita nampak ni. Kuprum ni, berapa nombor pengoksidaan kuprum ni? Berapa nombor pengoksidaan kuprum? 2 positif. Positif 2. Positif 2. Okey, positif 2. So, daripada kuprum oksida, dia menjadi logam kuprum. So, logam kuprum berapa nombor pengoksidaan dia? Kosong. Okey, kosong. Jadi, dekat sini kita bolehlah terangkan. Kita terangkan, kita katakan nombor pengoksidaan. Nombor tu awak boleh je penuh lah. Cikgu tulis singkatan je. Kuprum oksida ataupun cikgu ambil kat sini ion kuprum Ion kuprum berkurang ataupun menurun. Okey, kalau kat atas awak guna bertambah, bawah guna berkurang. Kalau atas meningkat, bawah tadi menurun. Berkurang dari positif 2 kepada kosong. Okey. So, untuk ion kuprum, nombor pengoksidaan ion kuprum berkurang dari positif 2 kepada kosong. So, kita katakan ion kuprum. Ni ion kuprum 2 Okey, ion kuprum 2 diturunkan atau mengalami ion kuprum 2 mengalami tindak balas penurunan. Okey. So itu dah ada 4 poin dah. Sebenarnya awak lebih dapat dah 4 poin tu. Okey, sebab dia tu 4 markah kan. So maksimum 4 markah lah. Kalau awak terang lebih pun okey, tak ada masalah. So nak menjawab balik soalan, dia kata dia suruh terangkan kenapa tindak balas ni merupakan tindak balas redox. So kita kena cakap lah.
Okey, tindak balas redox berlaku kerana kerana tindak balas ataupun kita boleh kata proses lah. Proses peroksidaan dan proses penurunan. Itu simbol penurunan cikgu. Berlaku secara serentak. Ini contoh soalan esei yang 4 hingga 5 markah. Tapi biasanya dia boleh je minta 5 markah ni. 6 markah pun boleh. Kalau 6 markah dia mesti minta persamaan. So pandailah kamu olah macam mana kamu nak dapat markah tu. Faham ke tak faham? Cikgu tak muat lah, ruang dia kecil. Kalau tak muat awak buatlah kertas tambahan. Tulislah dekat kertas macam biasa. Okey? Okey, ada soalan tak nak tanya? Internet tak okey ke? Boleh dengar suara cikgu ke? Boleh. Boleh. Okey, cikgu takut cikgu cakap sorang-sorang dekat dalam Google Meet ni. Okey, next question. Soalan mana lagi yang susah nak jawab tu? Kalau tak ada soalan, cikgu nak proceed dengan tajuk hari ni. Boleh cikgu proceed dengan tajuk hari ni? Boleh. Okay, thank you El. At least adalah respon sikit kesian cikgu cakap sorang-sorang kan. Okay, so hari ni kita nak masuk tajuk pengaratan. Mana? Okay, so inilah tajuk kita hari ni. Kita nak masuk tajuk pengaratan. Okay. Alright, so pengaratan ni adalah tajuk, bukan tajuk, subtopik yang terakhir. Okay, subtopik yang terakhir untuk bab 1. Ya Allah, kita baru habis bab 1 kan. Ya Allah, ada berapa bab lagi ni sebenarnya? Ada banyak lagi bab. Cikgu tak tahulah macam mana nak habiskan banyak sangat bab ni. Okay, tak apa. Nanti kita bincang lah macam mana cara kita nak menghabiskan. So, ini kamu boleh rujuk modul muka surat 80. Okay, kita akan guna dua-dua lah sebagai rujukan. Muka surat 80 untuk modul dan buku teks muka surat 52. Cikgu guna dua-dua. Cikgu punya bahan pengajaran ni memang saya guna dua-dua buku supaya senang kamu nak rujuk. Okay. So, kriteria kejayaan kita ada 5, macam banyak. Tapi sebenarnya kalau kita boleh habiskan semua hari ni, awak sepatutnya dapatlah ke-5 kriteria kejayaan ni. Tapi kalau tak sempat, kita akan sambung kemudian. Okey. So kriteria kejayaan yang pertama, kamu boleh menyatakan maksud pengaratan. Okey. Yang kedua, kamu dapat menyatakan satu pemerhatian bagi kesan sentuhan logam lebih elektropositif. Kena tengok hari ni kamu akan jumpa istilah baru iaitu keelektropositifan. Keelektropositifan. Itu istilah baru yang kamu akan jumpa hari ni. Okey. Dan yang ketiga, menyatakan satu pemerhatian bagi kesan sentuhan logam yang kurang elektropositif dengan ferrum. Tadi lebih elektropositif dengan ferrum. Yang kedua, kurang elektropositif dengan ferrum. Dan yang keempat, kamu dapat menulis 2 daripada 4 persamaan tindak balas pengaratan. Okey, masa cikgu terang mekanisme pengaratan, kamu boleh tulis 2 daripada 4 persamaan tersebut. Dan yang kelima, kamu boleh menerangkan 3 daripada 4 proses pengaratan. So tadi ada 4 tindak balas pengaratan. So mestilah ada 4 proses. Okay? Alright. So dah bersedia ke semua? Ya. Wah, semangat Kak Ros. Okay. So kita tengok maksud pengaratan. Okay, maksud pengaratan dan pakisan logam. Okay, so yang pertama ni adalah maksud pengaratan. Cikgu rasa semua orang tahu karat tu apa kan. Karat tu dia akan menyebab, bukan karat tu adalah yang kamu nampak warna perang ni kan.
Okay. So warna perang tu dia sebenarnya adalah ferrum 3 oksida terhidrat nama dia. Nanti kita akan jumpa lagi istilah ni. Ferrum 3 oksida terhidrat. Nah, itu karat. Kalau awak nak tahulah dalam bahasa kimianya, karat tu kita panggil, nama saintifik untuk karat tu adalah ferrum 3 oksida terhidrat. So, apa benda? Pengaratan. Kalau sebut pengaratan, dia adalah satu proses. Okay, proses kimia yang berlaku apabila besi, okay, biasanya besi lah yang mudah berkarat ni. Apabila besi terdedah kepada oksigen, oksigen dan air. Dan proses pengaratan ini adalah satu proses tindak balas redox. Okey? Okey. So, syarat untuk proses pengaratan itu berlaku, mesti ada 3 syarat. Yang pertama, kehadiran ferrum. Okey, mesti ferrum, ada besi. Kalau tak ada besi, memang tak akan berkarat lah. Okey, yang kedua adalah air. Okey, bila ada air, titisan air hujan, air baru karat tu terjadi kan. Yang ketiga mesti ada oksigen. So ada 3 syarat untuk karat tu berlaku. Bukan karat tu berlaku, karat terhasil. Ataupun proses pengaratan berlaku. Iaitu mesti ada ferrum, iaitu besi, oksigen dan air. Okey. Yang kedua, maksud kakisan logam. Apa benda maksud kakisan logam ni? Okey, kakisan logam adalah tindak balas redox, iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey, so awak kena faham 2 benda Okey. Tak perasan cakap tu off camera. Okey. So awak kena faham 2 benda kat sini. Yang pertama pengaratan besi, yang kedua kakisan logam. Okey, logam dia boleh terkakis bentuk karat. Dan lagi satu, pengaratan besi. Kalau pengaratan besi mesti spesifik untuk besi. Okey. So kita nak tengok maksud kakisan logam. So kakisan logam ni dia akan kita katakan dia satu tindak balas redox di mana logam itu dioksidakan secara spontan apabila atom menderma elektron membentuk ion logam. So kita boleh fahamkan dengan lebih detail menggunakan persamaan. Okey, so contoh cikgu ambil ion zinc. Okay, suka sangat guna zinc. Tak kisah nak guna magnesium pun boleh, aluminium pun boleh. So contoh cikgu ambil zinc. Okey, kakisan bagi zinc. So kakisan untuk zinc berlaku apabila zinc ini dia mendermakan elektron. So kalau derma elektron, mestilah elektron duduk belakang kan? Dan dia akan membentuk ion zinc. So dia derma 2 elektron. So ini yang kita panggil sebagai kakisan logam. So secara umum dia dekat sini dia kata semakin elektropositif sesuatu logam, okey, semakin mudah logam terkakis. Dah, apa maksud elektropositif ni? Apa maksud elektropositif? Siapa tahu maksud elektropositif? Elektropositif ni awak pernah dengar sebenarnya masa tahun lepas kita belajar tajuk jadual berkala unsur 1. Kebolehan sesuatu unsur untuk menderma elektron. Keupayaan. Semakin mudah elektron tu untuk mendermakan elektron, semakin elektropositif lah logam tersebut. Okey, itu maksud keelektropositifan. Okey, cikgu ulang. Okey, keelektropositifan tu adalah keupayaan logam untuk menderma elektron. Cikgu tengok dalam buku teks dia tak nyatakan yang ini sebab kita dah menganggap awak dah belajar dalam tingkatan 4 tentang keupayaan atom menderma elektron membentuk ion. Okey. So kita kata dalam jadual 1.6 ni cikgu ambil daripada tajuk yang kita belajar siri keupayaan elektrod PY. So sebenarnya susunan keelektropositifan ni
lebih kurang sama dengan bukan lebih kurang sama, dia ada kaitan dengan siri keupayaan elektrod piawai atau nilai E0. So kita katakan, dekat sini kita boleh katakan semakin negatif, okey, nilai E0, okey, semakin negatif nilai E0, semakin elektropositif sesuatu logam. Okey, sesuatu logam. Faham tak? Tu kata semakin negatif nilai E0, semakin elektropositif sesuatu logam. So, apabila semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam terkakis. Okey. So, sebagai contoh dalam jadual 1.6 siri keupayaan elektrod piawai ni kita katakan litium litium ni lebih elektropositif. Kalium dalam litium lebih elektropositif daripada kalium. Kalium lebih elektropositif daripada kalsium. Kalsium lebih elektropositif daripada natrium. Jadi, logam yang lebih elektropositif ini, dia lebih mudah terkakis. Boleh faham tak setakat ini? Boleh. Okey. Lepas ni cikgu nak masuk mekanisme pengaratan besi. Okey, ini yang macam ramai student dia macam kata susah nak faham. Tapi sebenarnya kalau awak fahamkan betul-betul, awak tengok betul-betul, simple je proses dia. Okey. So, ini awak boleh tengok modul muka surat 53. Okey, modul 53 dan cikgu gabung. Gambar, cikgu guna gambar modul 53 tapi penerangan saya ambil dari bukan modul buku teks. Buku teks muka surat 53 dan modul muka surat 80. Saya gabung Okey. So, awak bayangkan yang ini adalah besi. So kalau pengaratan besi ni mesti kita guna logam besi. Jangan duk fikir benda lain. Okey, jangan duk tengok logam lain. Mesti besi atau ferrum. Okey. So, bayangkanlah pagar awak ke ataupun biasa pagar lah kan. Kita buat daripada besi kan, grill kat rumah tu ke. So, ini adalah besi yang warna merah ni. Okey. Dan ada air. Ada titisan air. Ni titisan air ni satu titisan lah. Okey. So, dekat bahagian, cikgu padam nak, cikgu takut dia ganggu. Dekat bahagian tengah ni, dia ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B. Dekat bahagian tengah ni adalah bahagian titisan air. Okey, dekat bahagian tengah ni lah yang ada titisan air ni. Sini Okey, dekat bahagian A, iaitu pusat titisan air ni, dekat kawasan ni, kepekatan oksigen dia lebih rendah. Okey, kepekatan oksigen lebih rendah. Ataupun kita kata oksigen sikit dekat sini. Dekat sini ni oksigen dia sikit. Okey. So, kita katakan kenapa oksigen sikit? Bila oksigen sikit, kita katakan dia adalah terminal negatif. Tak nak fikir terminal negatif dulu pun boleh. Okey, tak nak fikir terminal negatif dulu pun boleh. So, dekat permukaan sini akan berlaku. Ni ferrum kan? So, ferrum ni dekat sinilah. So, ferrum dekat sini dia akan menderma elektron. Okey, ferrum dia akan menderma elektron dan membentuk ion ferrum 2. So, itu adalah proses yang pertama. So, cikgu ulang. Dekat bahagian A ni, iaitu dekat bahagian titisan air ataupun pusat titisan air, dekat di mana kawasan ini kepekatan oksigen lebih rendah. Dan disebabkan oksigen dia lebih rendah, dia akan bertindak sebagai terminal negatif ataupun anode. Okey, ataupun anode. So, dekat sinilah berlakunya proses
pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebab atom ferrum besi ni, dekat sini besi ni dia akan dermakan elektron. Okey, besi tu sendiri yang akan derma elektron membentuk ion ferrum. Okey. So ion ni pergi ke mana? Ni nampak pergerakan ion ni. So ion yang didermakan oleh ferrum ni dia akan pergi ke bahagian B. Okey, dekat bahagian B. Bahagian B ni dekat mana pula? Bahagian B ni dekat bahagian tepi titisan air. Dekat sini, dekat sini. Okey, boleh nampak So dekat bahagian B ni, okey, dekat bahagian B ni adalah kawasan di mana kepekatan oksigen sangat tinggi ataupun lebih tinggi daripada bahagian A. Okey. Okey. So dekat bahagian A ni, bahagian B ni adalah kepekatan oksigen lebih tinggi. Jadi bila kepekatan oksigen ni lebih tinggi, oksigen banyaklah dekat sini. Ni dekat sini ni oksigen banyak. So oksigen ni, oksigen yang banyak ni dia akan bertindak balas dengan air. Okey, dekat tepi-tepi ni kan ada air. Okey, dia akan larut dan dia akan bertindak balas dengan air dan menerima elektron. Cikgu nak guna pen merah dekat bahagian B ni So, oksigen dia akan larut. Okey, oksigen dia akan larut dalam air H2O. Okey, dan dia akan menerima elektron. Okey, dia akan terima elektron, dia akan bentuk ion hidroksida. Okey, dia akan bentuk ion hidroksida. Macam mana nak ingat ni cikgu persamaan ni? Okey, 4 orang hutan. Okey, 4 orang hutan dia akan bawa 2 tangki air, 1 tangki oksigen dan 4 biji apple. Ingat persamaan yang cikgu ajar tu? So ini adalah persamaan yang kedua. Ni yang pertama. Okey, cikgu ulang balik cerita dia daripada awal. So, cikgu ulang balik bahagian ni yang ramai murid berapa nak faham. So, bayangkanlah ini adalah besi dekat rumah awak. Pagar besi ke, grill besi ke. So, akan ada hujan. Bila ada hujan, akan ada titisan air. Okey. So, bila ada titisan air, apa yang berlaku? Ni cikgu baru cerita 2 mekanisme So, dekat bahagian titisan air ni kita katakan pusat titisan air. Dekat pusat titisan air ni, dia punya kepekatan oksigen dia adalah rendah. So, dia akan bertindak sebagai terminal negatif. So, bila terminal negatif akan berlakulah tindak balas pengoksidaan di mana ferrum ni dia akan derma elektron membentuk ion ferrum. Okey, faham Tu step yang pertama. So ion ferrum, ion pula dah. Atom tadi ni pergi ke mana? Dekat sini ni. Ferrum ni. Atom pula, elektron tu pergi ke mana? Elektron ni dia akan pergi ke tepi ni. Dia akan pergi ke tepi. Okay, so dia akan pergi ke tepi, dia akan singgah ke bahagian B. Okay, so bahagian B ni apa? Bahagian B ni pula adalah kawasan di mana tepi titisan air. Dia bukan dalam titisan air, dia tepi titisan air. Dekat kawasan bahagian B ni, kepekatan oksigen dia tinggi. Dekat sini, dua-dua belah lah, kiri dan kanan. Okay, kawasan oksigen dia, kepekatan oksigen dia tinggi. Jadi, oksigen dekat bahagian B ni, dia akan larut dalam air. Okay, dia akan larut dalam titisan air tu dan dia menerima elektron. Ini. Dia akan menerima elektron dan dia akan bentuk ion hidroksida. Okay, dia akan bentuk ion hidroksida. Macam mana nak ingat cikgu persamaan dia? Macam biasalah. Okay, O2. Dia akan larut dalam air, dia akan terima elektron dan dia akan bentuk ion hidroksida. Nak ingat yang ni senang je. 4 orang hutan, keluar hutan, bawa 2 tangki air, 1 tangki oksigen dan 4 biji apple. Cuma kita terbalik. Okay, yang first dulu,
ion hidroksida duduk depan kan. Masa kita belajar elektrolisis, ni dia terbalik sikit. Okay. Sebab dia terima elektron. Yang terima tu adalah oksigen dengan air kan. Hari tu kita belajar ion hidroksida tu dia derma elektron. So dia terbalik sikit je. Okay. So bila dah faham step yang pertama, step yang kedua, kita akan tengok step yang ketiga. Okay. Step yang ketiga ni dia akan gabung. Okay. So, dekat bahagian sini ni, dekat bahagian apa nama? Air dengan besi tu, dia dah ada ion ferrum. Sekejap, cikgu nak guna pen warna hijau. Okay, dia dah ada ion ferrum. Okay, dia dah ada ion hidroksida. Okay, what happened to ion ferrum dan ion hidroksida? Okay, ion ferrum 2 positif tadi. Okay, ion ferrum 2 positif tadi, dia akan bertindak balas dengan ion hidroksida. Awak abaikanlah 4 dekat depan tu sebab 4 tu kita nak seimbangkan persamaan setengah tadi. Tapi cikgu cuma nak ambil ion hidroksida tu je. So, ion hidroksida dengan ion ferrum dia akan bergabung membentuk mendakan hijau. Mendakan hijau tu adalah ferrum 2 hidroksida. Okay, ion bila bergabung dia akan tertarik, dia akan bentuk sebatian baru. So ini adalah mendakan hijau. Okay, nama dia adalah ferrum 2 hidroksida. Okay, so dekat sinilah. Mula-mula warna hijau lah dekat sini-sini ni. Dekat sini dia akan bergabung lah bentuk warna hijau. Belum ada hijau banyak-banyak, hijau sikit je. Okay, so ini adalah yang ketiga. Proses yang ketiga. Okay, proses yang ketiga cikgu ulang. Ion ferrum yang terhasil dekat proses 1 dan ion hidroksida yang terhasil dekat proses 2 dia akan bergabung membentuk ferrum hidroksida, ferrum 2 hidroksida iaitu mendakan hijau. Okay, and then yang keempat, proses yang keempat apa? Okay, proses yang keempat, cikgu kecilkan sikit. Okay, ferrum 2 hidroksida ni dia akan mengalami proses pengoksidaan yang berterusan. Okay, cikgu ulang. Ion ferrum 2 hidroksida ni dia akan mengalami proses pengoksidaan yang berterusan oleh oksigen. Sebab ada oksigen kan, selagi ada udara, selagi itulah ada oksigen. Dan air tu memang ada kat situ kan. So, ferrum 2 hidroksida ni mendakan hijau tu dia akan terus melakukan proses pengoksidaan dengan oksigen dan dia akan membentuk. So dekat sini ada proses pengoksidaan. Okay, proses pengoksidaan dengan oksigen. Cikgu tulis supaya kamu nampak. Okay, dan dia akan membentuk pepejal perang. Pepejal perang tu apa? Pepejal perang tu apa? Pepejal perang itulah ferrum 3 hidroksida. Ferrum 3 hidroksida pula. Sorry. Ferrum 3 oksida terhidrat H2O. Okay, ferrum 3 oksida terhidrat warna perang. Warna perang cikgu nak guna pen perang. Mana pen perang? Bolehlah ni warna perang. Okay, nama dia ferrum. Boleh nampak tak? Boleh nampak sikit. Okay, ferrum 3 oksida terhidrat. Dan ferrum 3 oksida terhidrat inilah karat. Sebab tu dia berwarna perang. Faham tak? Perlukah saya terang lagi sekali? Perlu tak saya terang lagi sekali? Faham tu. Faham. Okey, yang lain faham? Danish dah faham? Yang lain faham?
Faham. Faham. Okey. Kenapa X dekat sini? Kenapa dia tulis X? Buku modul pun dia tulis X. Kenapa X? Kenapa tak tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kenapa? Okey, X tu menunjukkan beberapa bilangan air, titisan air. Okey? Tak kisahlah dia boleh jadi unknown. Berapa banyak pun boleh. So, kita letak sahaja sebagai X. Okey. So, inilah gambar rajah dia. Kenapa dia tak boleh nak ni? Okey. Alright. So, inilah penerangan tadi tu, mekanisme pengeratan besi. So, cikgu ulang. Dia ada 4 proses. Okey, dia ada 4 proses. Yang pertama dekat sini. Okey, ni summarize. Cikgu ulang balik je. So, yang pertama, dekat besi. Okey, dekat besi. So, besi ni dekat bahagian tengah titisan air. Ni dekat sini ni. So, akan berlakunya pengoksidaan. Okey, akan berlakunya tindak balas pengoksidaan di mana ferrum mendermakan elektron membentuk ion ferrum. So, elektron tu pergi ke mana? Elektron tu dia akan pergi ke cathode terminal positif dekat sini. Dekat sini. Dekat bahagian tepi titisan air tu. So, dekat sini oksigen dia tinggi kan? Nampak oksigen akan larut dalam air dan menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okey, membentuk ion hidroksida. Ni yang kedua. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, what happen dekat sini? Okey, yang ketiga, ferrum tadi tu dia akan bergabung dengan hidroksida membentuk ferrum 2 hidroksida. Okey. Ni yang ketiga dan yang keempat, apa yang berlaku yang keempat? Ferrum hidroksida, ferrum 2 hidroksida ni akan melakukan proses pengoksidaan yang berterusan dengan oksigen akan membentuk ferrum oksida 3. Ferrum 3 oksida ni dia okey. Fe2O3 terhidrat. Tadi cikgu rasa cikgu macam tersalah tulis ni. Mana? Ni ada 2 ni. Cikgu tersalah. Dia ada 2 kat sini. Okey. So ni kita panggil ferrum 3 oksida terhidrat, iaitu karat terbentuk. Okey. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Alright. So, kita tengok pengaratan besi. Okey, kat sini kita katakan pengaratan besi ni dia berlaku dengan lebih cepat dengan kehadiran asid dan garam. Okey. So, nampak dekat sini dialog ni, cikgu besarkan sikit. Dia kata pengaratan berlaku apabila besi terdedah kepada air dan oksigen. Okey. So, ferrum ataupun besi tu dia akan mengalami proses pendermaan elektron. Duk mengajar form 3 darah, terus ingat darah pula. Okey, ferrum mengalami proses pendermaan elektron. So, air dan oksigen ni akan terima elektron. Okey. Air dan oksigen akan menerima elektron. So, pengaratan ni dia akan berlaku dengan lebih cepat di kawasan pantai dan kawasan perindustrian kerana kehadiran garam dan asid. So, kenapa asid dan garam ni meningkatkan proses kadar pengaratan? Okey, sebab inilah sebab dia. Sebab asid dan garam ni dia melarut dalam air. Jadi, larutan itu akan menjadi elektrolit yang lebih baik. Right? So, elektrolit tu dia akan meningkatkan kekonduksian arus elektrik bagi air. Okay? So, sifat kekonduksian arus elektrik lagi tinggi. That's why proses pengaratan tu akan berlaku dengan lebih cepat apabila adanya asid dan garam. Sebab tu kalau kawasan perindustrian ni, dia memang membebaskan gas-gas berasid itu awak semua maklum. Okay. So, kita tengok pula kesan logam lain ke atas pengaratan besi.
Okey. So ini adalah eksperimen 1E buku teks kamu muka surat 54 dan 55. So kita tengok kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Okey, so tujuan eksperimen ni kita nak kaji. Tadi kita dah belajar kan logam yang lebih elektropositif, logam yang kurang elektropositif. Okey, kalau logam yang lebih elektropositif tu dia lebih mudah terkakis. Lebih mudah terkakis tu maknanya dia lebih mudah menderma elektron ataupun membentuk karat. Okey, so kita tengok tujuan eksperimen ni adalah untuk mengkaji kesan logam yang bersentuh dengan besi ke atas pengaratan besi. So, tengok rajah ni. Okey. So, di dalam rajah ni dia menunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 tabung uji. Okey, yang mana tabung uji yang pertama kita letakkan sternum. Okey, kita letakkan paku besi tu kita lilitkan dengan jalur sternum ataupun timah. Okey, yang kedua paku besi dililit dengan pita magnesium. Yang ketiga, paku besi tu dililit dengan jalur kuprum. Yang keempat, paku besi dililit dengan zinc. Dan yang kelima, paku besi sahaja. So ini dia akan menjadi set, control set. Okay, dia tak letak apa-apa logam. Okay, so dalam tabung uji tu kita dah letak paku besi yang dililit oleh beberapa logam lain, dan di dalam tabung uji tu juga kita masukkan larutan agar yang mengandungi larutan kalium heksasionaferat 3 dan penunjuk phenolphthalein. Okey, kenapa kita kena letak dua larutan ni? Okey. So, tujuan kita letak dua larutan ini, kita nak tengoklah kesan karat tu. Okey. So, selepas tu kita akan tengok penunjuk. Sebenarnya dua logam ni, kalium heksasionaferat 3 dengan phenolphthalein ni adalah penunjuk. Okey. Penunjuk di mana larutan kalium heksasionaferat 3 ni, ini awak boleh rujuk modul muka surat 81. Okey, nota dia ada dalam modul. Okey, modul muka surat 81. Sama je, cuma saya letak gambar. So, larutan kalium heksasionaferat 3 ni, iaitu dia punya formula kimia dia K3Fe dalam kurungan CN6. Dia untuk kita nak kesan kehadiran ion ferrum 2. Okey, kita nak kesan ion ferrum 2. So, pemerhatian yang kita nampak, sekiranya ion ferrum 2 tu hadir, kita akan dapati kita akan dapati tumpuk biru gelap terbentuk di sekeliling paku besi tu. Okey, kita akan nampak tumpuk biru gelap terbentuk di sekeliling paku besi tu. So, sekiranya ion ferrum 2 ni hadir, sekiranya ion ferrum 2 ni hadir, okey, bila ada tumpuk biru gelap terbentuk tu maknanya ion ferrum 2 hadirlah. Jadi adanya pengaratan besi. Okey, adanya pengaratan besi. Faham ingat, karat ni hanya berlaku pada besi sahaja. Logam lain tak. Logam lain dia terkakis. Faham? Okay. And then, phenolphthalein. Okey, phenolphthalein ni pula, tujuan kita letak phenolphthalein, kita nak kesan kehadiran ion hidroksida. Okey, kita nak kesan kehadiran ion hidroksida. Sekiranya ion hidroksida tu hadir, kita akan dapati pemerhatian dia tumpuk merah jambu terbentuk. Ni warna merah jambu macam ni. Ni. Okey, tumpuk merah jambu terbentuk di sekeliling paku besi tadi. Jadi bila ada pemerhatian macam ni, kita kata ion hidroksida hadir. So, apa maksud dia? Kalau ion hidroksida ni hadir, dia bermaksud tiada, paku besi tidak berkarat. Okey, paku besi tidak berkarat. Awak tulis sikit dalam modul. Sebab dalam modul tu dia tak ada yang ni kan. So, tolong tulis sikit dalam modul. Okey, ingat kalau ada tumpuk biru,
maknanya ada karat. Kalau ada tumpuk merah, merah jambu untuk phenolphthalein, so dia tak ada berkarat. Dia antara dua tu lah. Alright. Kita akan tengok. Okay. So, keputusan. Tadi kan kita guna 5 jenis kan? Okay, kita guna 5 jenis paku besi kan? Okay, so kita guna 5 jenis paku besi. Mana gambar rajah tadi? Okay, yang ni. So, first paku besi dengan stannum. Kedua, yang ni yang pertama. Yang kedua, paku besi dengan magnesium. Yang ketiga, paku besi dengan kuprum. Dan yang keempat, paku besi dengan zinc. Dan yang kelima ni, paku besi saja. Itu kita panggil control set. Okay. So, pemerhatian yang kita nampak, pemerhatian yang kita nampak, bila kita letak ferrum dengan stannum, warna biru tua kelihatan. So, kita katakan paku tu berkarat. Okay, yang kedua, ferrum dengan magnesium, warna merah jambu kelihatan. So, kita katakan inference dia paku tidak berkarat. Okay, yang ketiga, ferrum dengan kuprum, warna biru tua berkarat. So, kita katakan kalau biru tua, paku tu berkarat. Dan yang keempat, ferrum dengan zinc, warna merah jambu kelihatan. So, paku itu tidak berkarat. Okey, dan ferrum. Ferrum, kalau ferrum dia saja, of course lah dia akan berkarat. Okey, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Okey, ada lagi beberapa minit. Sekejap je lagi. Okey, so apa kesimpulan yang kita boleh buat? Apabila besi tu dia bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, okey, contohnya magnesium, aluminium dan zinc, okey, pengaratan besi akan dihalang. That's why kita nampak tadi yang salut dengan yang kita letakkan magnesium dengan zinc, paku tidak berkarat. Sebab logam-logam itu lebih elektropositif. So, logam itu yang akan mendermakan elektron, bukannya ferrum. Okay? Tapi, kalau besi itu bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, so besi itu yang akan berkarat. So, contoh dekat sini kita nampakkan, kalau kita letak dengan stannum, kuprum, stannum dengan kuprum tu dia kurang elektropositif daripada ferrum. That's why ferrum yang akan derma elektron. So, bila ferrum derma elektron, ferrum memang akan berkarat lah. Okay. So, setakat tu sahaja cikgu terang sampai sini dahulu. Sebab ada lagi 3 minit dan cikgu nampak Puan Ko dah ada ke? Tak ada Puan Ko. Tadi cikgu nampak macam ada Puan Ko. Okay, Puan Ko belum masuk Okay, ada lagi 2 minit. Sikit lagi. Okay. So, kita bincang sampai sini dulu boleh? Boleh. Okay. Boleh minggu depan kalau cikgu buat kelas boleh tak? Ada tak yang akan join kelas cikgu kalau cikgu buat minggu depan? Boleh. Saya boleh. Okay, cikgu sukalah yang semangat saya boleh tu. Okay, kita buatlah kelas minggu depan sebab ada 2 minggu kan. Kamu nak cuti 2 minggu ke? Ke nak cuti seminggu je? Nanti kita cerita dalam grup WhatsApp Okay. Okay, so sampai sini je. Minggu depan cikgu akan buat satu kelas untuk habiskan bab 1 ni. Okay, kita bincanglah latihan modul semua. So sampai sini dulu. Cikgu nak minta kamu tolong isi kehadiran untuk hari ni. Dah ada link ke belum kehadiran? Dah ada link ke belum kehadiran? Belum. Belum ada link Okay, cikgu bagi link kehadiran sekejap. Okay. Okay, cikgu masukkan link kehadiran.